Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. InsyaAllah pada kali ini kita akan bicarakan tentang satu teori yang dinamakan dengan use and gratification, ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai teori guna dan puas. Apakah maksud teori guna dan puas? Guna dan puas ni bermaksud dia menggunakan dan dia puas dalam penggunaan berkenaan. Maknanya lagi lama dia mengguna satu-satu perkara, maka itu sebagai tanda dia dapat suatu kepuasan ataupun dapat memenuhi keperluan dia ataupun memenuhi sebarang kehendaknya. Sebagai contoh, kalau dia menggunakan WhatsApp sebagai contoh, sekiranya dia menggunakan WhatsApp itu lebih lama daripada dia menggunakan IG, bererti penggunaan WhatsApp itu lebih memenuhi keperluannya berbanding dengan penggunaan IG. Begitu juga contoh, sekiranya dia menggunakan IG itu lebih lama berbanding dengan Facebook. Sebab ada generasi baru sebagai contoh menggunakan IG lebih lama daripada menggunakan Facebook, berarti mereka puas, mereka suka, mereka dapat dipenuhi kehendaknya dalam penggunaan IG berbanding dengan penggunaan Facebook. Jadi ringkasnya, use and gratification theory ini ialah satu pendekatan untuk memahami kenapa dan bagaimanakah satu-satu kelompok manusia mencari ataupun menggunakan media untuk memenuhi sesuatu ataupun kehendaknya. Maknanya dia cuba faham kenapa dan bagaimana manusia menggunakan satu-satu media lah. Kenapa dia guna lama, kenapa dia guna sekejap, kenapa dia guna cara macam ini, kenapa dia tak guna cara macam itu, kenapa dia guna lebih lama pada waktu malam, kenapa dia lebih lama guna pada waktu siang, kenapa mereka suka kepada yang interaktif, kenapa tak suka kepada yang satu one man show sahaja. Jadi teori ini cuba untuk memahami kenapa dan bagaimana manusia menggunakan satu-satu perkara. Dan dalam teori use NG ini, dia mengkaji tentang media, kenapa mereka menggunakan satu-satu media berbanding dengan media yang lain. Dia adalah audience center, maknanya tertumpu kepada kehendak media. Dia bukan kepada mengkaji kepada media itu. Maksudnya dia tak mengkaji features ataupun kelebihan-kelebihan yang ada pada WhatsApp ataupun IG sebagai contoh, tetapi dia mengkaji sikap orang, kenapa mereka suka satu-satu perkara, kenapa tak suka satu-satu perkara. Tanda mereka suka, mereka lama menggunakan. Tanda mereka tak suka, mereka guna sekejap. Begitu juga mungkin mereka menggunakan lama satu-satu perkara itu bukan kerana suka ataupun tidak, tetapi itu adalah keperluan. Apakah keperluannya? Disebabkan oleh mereka bekerja dengan satu-satu syarikat, maka syarikat tu suruh dia menggunakan satu-satu aplikasi. Syarikat dia suruh Skype sebagai contoh, tapi dia tak suka Skype, dia suka menggunakan Twitter, tapi syarikat suruh Skype, maka dia Skype dah. Bila dia Skype, dia memang guna lama, bukan bermakna dia ada kepuasan dari sudut peribadinya, tapi dari sudut dia ditugaskan untuk buat perkara berkenaan. Jadi tujuan dia menggunakan itu mungkin berbeza dengan orang yang lain. Jadi kalau kita lihat dari sudut pilihan yang ada pada audience, pilihan yang ada pada audience ini macam-macam lah. Sebagai contoh, dalam menggunakan media, dia boleh pilih
macam-macam media. Contohnya sama ada dia nak guna telefon, nak guna messenger, nak guna IG, nak guna Twitter, nak guna FB, nak guna macam-macam. Tetapi kenapa dia pilih satu-satu ini? Kenapa dia pilih satu-satu konten? Kenapa dia pilih satu-satu platform? Kenapa dia tak pilih platform yang lain? Kenapa lama masa yang digunakan? Adakah semua penggunaan itu, pemilihan itu dapat menyempurnakan kehendaknya ataupun dapat memenuhi keperluannya? Jadi ini yang cuba nak dikaji ataupun kita nak faham dalam penggunaan media baru. Kalau dilihat dari sudut pendekatan pula, aplikasinya pula, teori ini bertanya kenapa satu kelompok manusia pergi kepada satu-satu konten media, ataupun apa yang mereka dapat daripada media berbeza. Jadi teori ini sebut, dia kata the common sense theory is that people seek out media, manusia mencari media bertujuan satisfy they want, untuk menyempurnakan kehendak ataupun dia punya keperluannya. Apa kehendak? Apa keperluan? Kehendak ni mungkin dalam mana kot, dia rasa nak apa. Kalau keperluan ni mungkin dia punya keperluan lah, dia bukan perkara yang asas. Ada perkara yang asas dan ada bukan perkara yang asas. Jadi teori research menggunakan teori ini, dia akan cuba untuk nak menyediakan berbagai-bagai bentuk kepuasan yang ingin dicapai oleh manusia, dan akhirnya teori ini cuba memberikan satu input kepada penyedia media ataupun kepada penyedia konten ataupun kepada platform itu sendiri, supaya mungkin lebih menyediakan features-featuresnya yang lebih baiklah. Sebagai contoh, kalaulah pengguna satu media, sebagai contoh, dia lama dalam sebagai contoh gini, ada kita jumpa ramai pengguna media IG sebagai contoh. Bila dikaji, dilihat orang yang ramai menggunakan IG terdiri daripada orang muda berbanding dengan orang tua, sebagai contoh. Jadi bermakna orang muda lebih puas, lebih suka dengan teori, dengan IG, berbanding dengan orang tua-tua. Orang tua-tua ni dia mungkin tak suka dengan IG. Orang muda lebih suka dengan IG. Jadi ini bermakna berbeza umur bererti berbeza dia punya tahap kepuasan. Jadi untuk manfaat kepada IG pula, mereka cuba nak customizekan mereka punya media mereka supaya sesuai dengan kehendak orang muda. Satu, daripada perspektif kita pendakwah lah pula, sebagai contoh yang pendakwah pula, dia cuba kalau nak masukkan satu-satu konten dalam IG ini, perlulah sesuaikan dengan pengguna yang majoriti dalam IG terdiri daripada kalangan orang muda, bukan di kalangan orang tua. Sebab orang yang puas ataupun orang yang suka menggunakan media IG ini terdiri daripada orang muda. Ini yang kita sebut sebagai teori guna dan puas. Di manfaatnya kepada siapa? Kepada bila kita dah tahu siapa yang suka pakai, kepuasannya, dia punya keperluan yang dipenuhi, maka dari sudut content provider, dari sudut orang yang teknologis itu sendiri, dia cuba menyesuaikanlah dengan kehendak pengguna berkenaan. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan teori guna dan puas. Dia boleh digunakan dalam pelbagai sudut dan juga dalam pelbagai kajian media untuk mengetahui minat dan kecenderungan pengguna media
terhadap satu-satu bentuk penggunaan ataupun features yang digunakan ataupun platform yang cuba disediakan. Okey, wallahu a'lam.